Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali bertemu kita dalam ruangan hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terlebih dahulu saya mengucap terima kasih kepada penerbit rancangan Ustaz Syafiq Zulkifli dan juga petugas-petugas di radio IKIM FM yang sama-sama menjayakan program-program dakwah demi untuk memberikan kefahaman agama kepada umat Islam di Malaysia. Insya-Allah kita akan menyambung kembali hadis yang telah kita bicarakan, iaitu hadis yang ke-16, dan bersama kita pada hari ini iaitu adik Muhammad Najif akan membacakan hadis yang kita bicarakan pada hari ini. وبسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وأنواره وبركاته آمين أنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah berkata dengan yang baik atau hendaklah dia diam. Dan barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bermuliakan jirannya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah bunyi hadis yang kita bicarakan pada hari ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan yang baik atau hendaklah dia diam. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bermaksud sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dengan keimanan yang sebenarnya. Dan bukanlah ini menafikan keimanan kepada seseorang muslim, tapi itu adalah merupakan satu galakan dan gesaan supaya kita melakukannya. Seperti mana seorang ayah berkata kepada anaknya, kalau kamu anak ayah, maka tolong ayah buat kerja hari ini. Kata-kata ini sebagai satu dorongan, bukan bermaksud jikalau tidak lakukan maka dia ternafi sebagai seorang anak. Begitulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah SAW mengatakan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Atau sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya dan juga tetamunya. Maksud di situ ada galakan daripada Rasulullah, bukan Rasulullah menafikan keimanan seseorang pada Allah dan Rasulnya,
apabila mereka tidak melakukan perkara yang disuruh, diperintahkan. Itu maksudnya dalam hadis begini, yang bermaksud jikalau kita tidak melakukan berkata dengan baik atau melakukan perbuatan memuliakan tetamu atau jiran, bukan bermaksudnya kita tak beriman. Kita beriman, tetapi kesempurnaan iman itu tidak kita kecapi kerana kita tidak melakukan sesuatu sifat yang sesuai dengan sifat sebagai seorang yang beriman. Itu maksudnya, bukan menafikan ternafinya keimanan itu. Jadi Rasulullah mengatakan dengan kalimah falyaqul, makna perintah, menyuruh kita, mengalakkan kita supaya kita melakukan perkara yang diperintah tersebut. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Ustaz, apakah pengertian umum bagi hadis ini, Ustaz? Sedang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandungi nilai peradaban yang tinggi, sopan santun yang terpuji. Seorang beriman yang sebenarnya tentu sekali menggunakan pengajaran dari akhlak ini untuk keselamatan dirinya dengan memelihara perkataannya dan juga menjaga hubungan baik dengan jiran-jirannya dan sahabat-sahabatnya dengan memuliakan mereka sesuai dengan keadaan mereka atau status mereka. Begitu jugalah menghormati dan memuliakan tetamu yang menjadi tetamu kepada kita. Inilah di antara nilaian yang paling tinggi yang terdapat dalam hadis ini, iaitu hadis ini mengumpulkan akan satu peradaban yang tinggi yang mana dipedomankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ustaz, dalam hadis ini dinyatakan bahawa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Adab baik yang dinyatakan dalam hadis ialah berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa barang siapa beriman kepada Allah Taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Boleh Ustaz menghuraikan maksud hadis ini, Ustaz? Sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan makna hadis ini bahawa apabila seseorang itu hendak berkata, hendaklah dia berfikir. Bila ternyata tidak ada bahaya atasnya, berkatalah. Tetapi apabila ternyata sebaliknya, diamlah. Abu Qasim Al-Qushari rahimahullahu ta'ala pula berkata, diam yang tepat pada waktunya adalah sifat-sifat orang besar, dan berkata pada waktunya adalah perkara yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar supaya orang yang beriman selalu menguasai perkataannya dan membiasakan diam. Jikalau diam itu mendatangkan faedah, tetapi jikalau diam itu bukan pada tempatnya, maka sudah tentu dicela. Diam seperti ini ialah diam dari mengatakan yang hak dan menegur sesuatu yang salah. Dan orang yang diam seperti inilah yang dikatakan syaitan yang bisu. Berkaitan dengan hal ini juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tazalu saliman ma sakat fa idza takallamta kataba laka aw alaika. Yang bermaksud, sesungguhnya engkau sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera selama engkau diam. Tetapi apabila engkau berkata, ditulis bagi engkau atau atas engkau yang baiknya atau yang jahatnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, man samata naja, yang bermaksud siapa yang diam terselamat dari siksaan. Dan dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fin nar. Yang bermaksud, sesungguhnya seorang lelaki yang berkata dengan satu kalimah yang ia fikir tidak ada apa-apa akan terjerumus dalam api neraka selama 70 tahun. Sedang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercakap tidaklah dilarang secara umumnya, dan diam tidaklah disuruh secara mutlaknya. Apa yang mustahak diperhatikan daripada keduanya adalah tentang perkara yang hendak diperkatakan dan perkara yang hendak didiamkan, berfaedah atau tidaknya. Menurut i'tiqad di ahli sunnah wal jamaah, apa yang dikerjakan seseorang sama ada yang baik maupun yang buruk akan ditulis dalam buku catatan. Para ulama telah berselisih pendapat mengenai catatan tersebut.
apakah termasuk juga apa yang diperkatakan oleh seseorang atau hanya perkara yang berupa kebaikan atau kejahatan. Pendek kata, apa saja dikatakan oleh seseorang, kalau tidak berhati-hati lebih banyak mendatangkan penyesalan. Dan mungkin juga disebabkan ada seseorang berkata kepada temannya, kenapa saudara selalu diam? Katanya, aku setiap kali menyesal kerana bercakap, tetapi aku tidak pernah menyesal kerana diam. Maksudnya, kalau bercakap kadang-kadang mungkin tersimpang daripada perkara yang sebenarnya, yang akhirnya membawa kita kepada kesalahan. Dan ada juga peribahasa yang mengatakan luka kerana lidah sama dengan luka kerana tangan. Maknanya lidah ni berbahaya juga, boleh mendatangkan kesusahan ataupun menyakiti hati seseorang manusia. Lidah seperti seekor anjing gila, kata setengah peribahasa, yang bila tidak diawasi dia akan menerkam. Mana lidah ni mempunyai kesan buruk jikalau kita tak jaga dan awasinya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam syairnya pernah bermadah dengan maksudnya, kerana lidah bertarung meninggalnya pemuda, bertarung kaki tiada mengapa, kerana lidah hilanglah kepala, lidah luka di kaki sembuh seketika. Itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang membayangkan dalam syairnya itu bagaimana peri pentingnya kita menjaga lidah dan peri bahayanya lidah yang menyebabkan akan terbangnya nyawa seseorang jikalau mereka mengatakan sesuatu yang boleh menyakiti hati orang lain. Dikatakan juga oleh ulama, lau kana al-kalam min fiddah kana sukut min zahab. Jikalaulah kalam itu daripada perak, nescaya diam itu daripada emas. Begitu juga seorang pujangga Arab mengatakan, idza mattarata ila kalimatin fada'ha wa babus sukuti aqsid falau kana nutquka min fiddah lakana sukutuka min ahdi. Ya, ini semua membayangkan bagaimana berharganya kata-kata seseorang itu. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki ditanya ketika sakit matinya, ketika gering yang membawa kepada kematiannya, maka dikatakan kepadanya oleh seorang lelaki, wasiatkanlah kepadaku. Katanya, kalau engkau inginkan aku beri wasiat kepadamu dengan mengagumkan ilmu para ulama, kata orang yang bijaksana dan pedoman ahli perbuatan. Adapun wasiat para ulama, mereka mengatakan, apabila kamu ditanya dengan sesuatu yang kamu tidak tahu, maka katakan Allah sahaja yang lebih mengetahui. Adapun kata hikmah daripada orang bijaksana, apabila engkau duduk bersama manusia dalam satu majlis, maka jadikanlah engkau orang yang pendiam sekali. Adapun nasihat dari seorang ahli perbuatan, apabila engkau makan, dengan engkau bangun meninggalkan makanan kecuali engkau masih lagi berkehendak dengan makanan tersebut, iaitu berhenti sebelum kenyang. Ini adalah kata-kata yang datang daripada para ulama yang memberikan pengertian bahawasanya diam ini adalah mempunyai kedudukannya yang tinggi dan fadilatnya yang besar, yang boleh menyelamatkan seseorang atau terpelihara seseorang daripada melakukan kesalahan. Begitu juga seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar mengatakan, wa kana al-abraru yatawasawna bi thalathin, sijnul lisan wa kasratu istighfar wal uzlah. Mereka mengatakan bahawasanya orang-orang yang baik-baik berwasiat dengan 3 perkara. Yang pertama, penjarakan lidah kamu, makna jaga lidah kita. Wa kasratu istighfar, dan banyak beristighfar, dan juga uzlah, dan juga berasinglah, jauhilah hidup dengan manusia yang boleh membawa keburukan kepada kita. Tapi jikalau manusia yang kita campuri itu boleh membawa kebaikan kepada kita, maka boleh atau haruslah bagi kita untuk bergaul dengan mereka. Kata Hasan Al-Basri lagi, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Sesiapa yang banyak cakapnya, banyak pula salahnya. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pernah berwasiat kepada anaknya Sayyidina Hasan rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala yang berbunyi, ya bunayya amsik alaika lisanaka fa inna talaful mar'i fi mantiqi. Wahai anakku, jagalah, peganglah lidah kau, sesungguhnya kemusnahan seseorang itu pada perkataannya. Ini wasiat yang Sayyidina Ali beri kepada anaknya Sayyidina Hasan
radhiyallahu ta'ala an, supaya menjaga lidahnya agar lidah itu tidak boleh membinasakan dirinya. Wallahu a'lam. Ustaz, seperti mana dalam hadis junjungan besar Nabi kita menyatakan, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Boleh Ustaz cuba terangkan? Sedang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang kita bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamunya. Dalam lafaz daripada Imam Muslim, falyuhsin ila jarihi, hendaklah berbaik kepada jirannya, ya. Jadi dalam kedua-dua riwayat hadis ini menerangkan bagaimana pentingnya kita menjaga jiran. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala juga berfirman, wal jari dzil qurba wal jaril junub, dalam surah An-Nisa 36, yang bermaksud ada jiran yang dekat dan ada jiran yang jauh. Adapun yang dikatakan jiran itu ialah, pertama, orang yang tinggal serumah dengan kita, dikatakan jiran juga. Yang kedua, orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, jiran juga. Yang ketiga, orang yang tinggal dalam lingkungan 40 buah rumah dari rumah kita, dari segala arahnya, depan, belakang, kiri, kanan, itu juga jiran. Begitu juga orang yang tinggal sedaerah, boleh juga dinamakan jiran, mana orang yang hampir dengan kita. Menurut daripada keterangan hadis, bahawa jiran itu ada 3 hak. Yang pertama, jiran satu hak. Jiran satu hak maksudnya seseorang yang duduk hampir dengan kita, hampir dengan rumah kita, satu hak. Dan dia bukan pula Islam, dan dia pula tidaklah merupakan ahli keluarga kita. Itu dinamakan jiran satu hak. Jiran 2 hak, dia duduk berhampiran dengan rumah kita, kemudian dia pula Islam dan dia bukan ahli keluarga kita. Itu jiran 2 hak. Kemudian jiran 3 hak, dia Islam, dia duduk dekat dengan rumah kita, kemudian dia berkeluarga, ada hubungan keluarga dengan kita, maka itu dinamakan jiran 3 hak. Inilah yang dinyatakan dalam banyak riwayat. Memuliakan jiran adalah satu budi pekerti yang amat utama. Lebihan lagi pada jiran yang 3 hak, sebagaimana dalam Al-Quran tadi dinyatakan wal jari dzil qurba, iaitu jiran-jiran yang kerabat dengan kita, yang ada hubungan kerabat dengan kita. Itu lebih-lebihlah perlu kita jaga. Begitu juga wal jaril junub, iaitu jiran yang berada dekat dengan rumah kita tapi dia bukan jiran kita, perlu juga kita jaga. Maka memuliakan jirannya adalah budi pekerti yang mulia. Orang yang memuliakan jirannya adalah orang yang beradab mulia. Mengenai betapa eratnya hubungan kejiranan ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma zala Jibril yusini bijar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Yang bermaksud, sentiasalah Jibril alaihi salam berpesan kepadaku, kata Rasulullah SAW, terhadap jiran, sehingga aku menyangka bahawa bahawasanya jiran itu akan mewarisi hartaku. Ini kata sabda Rasulullah SAW. Baru yang bermaksud bahawasanya jiran ini adalah sekumpulan manusia yang amat penting bagi diri seseorang manusia itu. Mesti dia jaga, mesti dia mengambil tahu dan mengambil prihatin terhadap kedudukan jiran ini. Daripada Abi Syuraih, daripada Nabi SAW pernah bersabda, "Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min." Qalu laqad khaba wa khasar. Man huwa ya Rasulullah? Man la yu'ammin jarahu biwa'iqihi. Yang bermaksud, Rasulullah SAW bersabda, wallahi tidak beriman, wallahi dia tidak beriman, wallahi dia tidak beriman. Maka para sahabat mengatakan, alangkah malangnya, alangkah ruginya siapa yang dikatakan oleh Rasulullah. Lalu para sahabat mengatakan, man huwa, siapa yang rugi itu Rasulullah, siapa yang tak beriman itu Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, orang yang tak beriman itu iaitu orang yang tidak boleh mengamankan jirannya daripada kejahatannya. Itu maksudnya, bahawasanya orang yang tidak boleh memberikan amanan kesejahteraan jirannya daripada kejahatannya, maka orang itu orang yang rugi.
orang yang tidak mendapat apa-apa keuntungan di dunia ini. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Adab Mufrad oleh Imam Al-Bukhari didatangkan kata-kata Imam Hasan Al-Basri apabila ditanya tentang jiran. Dia mengatakan arba'una daran amamahu wa arba'una daran khalfahu wa arba'una an yaminihi wa arba'una an yasarihi. Jiran itu iaitu 40 buah rumah di hadapan, 40 buah rumah di belakang, 40 buah rumah di kanan, 40 buah rumah di kiri. Ini kedudukan jiran sebagaimana yang didatangkan riwayat daripada Imam Bukhari yang datang daripada Hasan Al-Basri. Pendapat yang sama juga tentang nisbah jiran itu 40 orang, kiri, kanan, depan, belakang, itu juga dinisbahkan pendapat ini kepada Imam Al-Auza'i. Kadang-kadang disebut juga dengan jiran terhadap negeri yang berdekatan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, summa la yudawirunaka fiha illa qalila. Dalam ayat ni bermaksud negeri yang berdekatan. Menurut hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala an, bahawa junjungan kita bersabda, kam min jarin muta'allikum bi jarihi yaumal qiyamah fayaqul ya rab hadza ughliqu babahu duni yamna' ma'rufahu. Yang bermaksud banyak dari jiran yang bergantung dengan jirannya pada hari kiamat lalu. Pada hari kiamat lalu berkata, hai Tuhanku, inilah jiranku yang menutup pintu karenaku ia menegah kebaikannya. Dan ada pula hadis yang menerangkan betapa perlunya bertimbang rasa dalam pergaulan sesama jiran. Di antara hadis yang menyatakan tentang maksud ini, bahawasanya bukanlah orang yang beriman orang yang kenyang sedangkan jirannya lapar. Pernah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu taala an, bahawa wahai Abu Dzar, apabila engkau masak lauk, perbanyakkanlah kuahnya dan berikanlah kepada jiran engkau. Dan jiran itu bukanlah saja di kalangan orang Islam, tetapi jiran juga termasuk di kalangan orang yang bukan Islam, sebagaimana hadis yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Umar ibn al-As yang kebetulan yang datang daripada Abdullah ibn al-As yang kebetulan menyembelih kambing. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, adakah kamu berikan kepada jiran kamu yang Yahudi itu sebahagian daripada sembelihan kamu tadi? Itu kata yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan jiran juga termasuk orang-orang yang bukan Islam. Ini menunjukkan bagaimana toleransinya, bagaimana indahnya dan murninya kehidupan seorang muslim atau seorang mukmin yang mana telah dipedomankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sistem kemasyarakatan yang indah, yang itu yang boleh menerbitkan akan suasana harmoni dan sejahtera ke dalam masyarakat. Wallahu alam. Ustaz, bagaimanakah cara untuk kita memuliakan tetamu? Sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Ta'ala, memuliakan tetamu adalah salah satu daripada kesopanan Islam, dan ia merupakan budi pekerti yang besar, dan ia juga adalah merupakan budi pekerti Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai budi pekerti yang tinggi seumpama ini. Memuliakan tetamu bererti melakukan kebaikan kepadanya sebagai orang yang datang dan sedia melayaninya dengan sopan sesuai dengan keadaannya, serta memberi jamuan menurut kadar yang dapat disediakan. Antara makna lain lagi memuliakan tetamu ialah berseri muka terhadap mereka, sama ada fakir ataupun kaya. Juga makna lain menghamparkan tempat duduk yang elok kepada mereka. Juga maknanya yang lain memuliakan tetamu kita dalam majlis, kemudian berkata dengan cara perkataan yang baik, kemudian memberikan sedikit makanan atau minuman kepadanya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim daripada hadis Syuraih, katanya yang bermaksud barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan jirannya. Maka barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya dengan pemberiannya. Maksudnya memuliakan tamu dengan memberikan pemberian kepadanya. Berkata Syuraih berkata, apakah pemberiannya ya Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW dengan maknanya selama sehari dan semalam, dan jamuan bagi tamu itu selama 3 hari. Maka yang lebih daripadanya menjadi sedekah kepadanya.
Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita supaya memberikan penginapan malam kepada tamu kita sehari semalam, kemudian kita memberikan mereka makan selama 3 hari 3 malam, dan yang mana lebih daripada 3 hari yang kita layan mereka itu dianggap sebagai sedekah, pahala sedekah kepada kita. Maka pada hadis ini ada diterangkan pemberian kepada tamu adalah satu kewajipan yang dituntut. Ulama fiqh berpendapat menerima tamu adalah suatu pekerjaan yang baik dan suatu adat yang mulia. Jadi suruhan ini melayani tetamu dalam tempoh 3 hari sebagaimana dalam hadis, zahir hadis hukumnya adalah wajib. Adapun di sisi ulama dan jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan hukumnya bukanlah wajib, walaupun itu satu perintah, tapi hukumnya adalah sunat atau adalah mustahab. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahawasanya hukumnya wajib ketika mana permulaan Islam, dan setelah itu dimansuhkan akan hukum wajib itu menjadi hukum itu adalah hukum sunat, hukum yang dituntut, mana hukum elok bagi kita untuk melayan tetamu kita atau menjaga tamu kita. Itu hukumnya adalah hukum yang dituntut, yang dipandang sunat, yang elok, walaupun bukan hukum wajib, kerana hukum wajib itu telah berlaku pada permulaan Islam, dan hukum setelah itu dimansuhkan hukum wajib itu jadikan hukum sunat. Maka bagi mereka yang mampu, maka eloklah melaksanakan perintah ini. Dan bagi mereka yang tak mampu untuk melayani akan tetamu yang ada kerana kemiskinan dan sebagainya, maka tak mengapalah, maka tidaklah jatuh kepada hukum berdosa dan sebagainya kerana mereka tak mampu. Kerana itu hukum memuliakan tetamunya adalah hukumnya sunat di dalam hukum mazhab kita. Demikianlah kedudukannya bagaimana hukum kita memuliakan tetamu dalam Islam ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz, apakah pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini? Sudah mendengar IKIB FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pengajaran yang boleh kita dapati daripada hadis ini. Cuma saya cuba bataskan kepada 3 pengajaran saja. Yang pertama, di antara tuntutan keimanan ialah berkata baik atau diam. Itu di antara tuntutan keimanan. Mana orang yang beriman biasanya bersifat yang elok, iaitu berkata baik. Mereka tidak bohong dan sebagainya, mereka tidak mencela dan sebagainya, mereka tidak memfitnah dan sebagainya. Mereka berkata kata-kata yang boleh bagi manfaat untuk diri mereka dan juga untuk orang lain. Atau mereka berdiam diri jikalau sesuatu yang mereka perkatakan itu tidak boleh mendatangkan manfaat pada manusia lain, atau perkataan yang mereka nak keluarkan itu membawa mereka ke arah lalai kepada Allah ataupun mengarah ke arah kesalahan, maka mereka akan memilih diam sebagai sifat mereka. Begitu juga memuliakan jiran dan tetamu adalah merupakan tuntutan keimanan yang ada hubungan dan kaitan dengan keimanan seseorang. Yang kedua, peradaban adalah penting, ataupun akhlak atau pribadi luhur yang mulia adalah penting demi untuk menjaga hubungan kita sesama manusia, dan tidak harus kita pandang sepi kerana ia ada kaitan dengan masalah keimanan. Kemudian yang ketiga, memuliakan tetamu menzahirkan kepada kita kepribadian yang tinggi yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Jadi itulah di antara pengajaran yang boleh kita dapati dalam hadis ini. Moga Allah Ta'ala merahmati kita dan dapat memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan hadis yang dipedomankan oleh Rasulullah SAW. Memoga sidang pendengar IKIB FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memoga Allah Ta'ala mengurniakan kita taufik dan hidayahnya dan menaungi kita dengan rahmat dan inayahnya. Dan InsyaAllah kita akan sambung kembali pengajian atau pembicaraan hadis kita di minggu akan datang. Dan sesudahi dengan aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.